Tuan-tuan, sebelum pemimpin yang di bawah ni ada kesedaran ni, nak pergi ke atas, nak lawan, nak tukar jawatan yang ada ke atas tu, dia dah kena cantas dulu. Dah kena cantas dulu. Nak ubah pemimpin macam mana? Sebelum dia naik, dia dah dicantas dulu. Dah dicantas dulu. Dan kemudian kalau ada pun dah sampai ke peringkat majlis tertinggi, naik atas, mau mengubah kepimpinan itu. Politik wang menguasai parti politik. Politik wang menguasai kepartian hari ini. Kelompok-kelompok parti rosak. Saya diberitahu oleh orang pakar politik lah, saya ni bukan politik. Saya ni cikgu biasa je. Saya tanya dengan dia macam mana, apa motivasi orang politik pada hari ini nak menang pilihan raya, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri. Apa motivasi mereka? Dia kata 3. Ini tuan-tuan, rakyat Malaysia tengok ketua-ketua tuan-tuan, 3 perkara ni adalah menjadi motivasi, niat yang ada kepada kebanyakan pemimpin-pemimpin parti politik yang ada dalam negara kita. Yang pertama, mereka nak dapatkan kuasa. Kenapa kuasa? Kerana dengan kuasa dia boleh mencipta kekayaan demi kekayaan. Mereka mencipta kekayaan demi kekayaan. Kalau tidak bawah nama dia ada proksi. Semua pemimpin ada proksi dia. Proksi A, B, C, D. Ada proksi. Ini nombor 1, kuasa. Saya nak kuasa. Kenapa? Supaya saya boleh kayakan orang-orang saya. Dan buktinya, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Tengok pemimpin politik. Masa saya belajar di luar negara tuan-tuan, saya berjumpa dengan seorang syekh. Dan syekh ini merupakan pakar dalam mengkaji pakatan jahat antarabangsa. Saya bertanya dengannya, apa tanda pemimpin-pemimpin itu dia kaitan dengan pakatan jahat? Dia kata nombor 1, apabila dia ada kuasa dan dia kaya. Dia ada kuasa, dia kaya, maka dia takkan terlepas daripada corruption, rasuah, dan juga daripada membeli apa-apa yang dia nak beli yang menyalahi undang-undang negara. Kalau pemimpin itu kaya dan kemudian dia ada kuasa, maka pemimpin itu korup. Ini nombor 1. Ini kajian dia. Jadi nombor 1, pemimpin politik nak cari jawatan. Kenapa? Sebab ada kuasa. Dengan kuasa dia boleh tanda tangan, tender sana, tender sini, boleh buat projek sana, projek sini. Dan kemudian yang kedua tuan-tuan, nak kepada keuangan, wang, duit. Nak dapat duit. Tuan-tuan tengok hari ni, saya pergi ziarah Melaka. Saya tak pernah tengok betul-betul PRN ni, tak pernah tengok tuan-tuan. Tapi saya tengok, perhati kawan-kawan, saya tengok orang UMNO, saya tengok orang apa nama ni, BN, PN, PKR, saya tengok orang bebas, saya tengok, perhati. Saya tengok dari jauh je lah, saya bukan orang politik, saya tengok dari jauh, tengok, perhati. Apa sebenarnya yang mereka nak ni? Kita rakyat duk cakap macam-macam tak sampai-sampai. Maka apa yang saya dapati? Rupa-rupanya bila bincang-bincang, tanya-tanya, mereka berpecah belah antara satu sama lain, bergaduh sabotaj sana, sabotaj sini. Dan rupa-rupanya faktor keuangan, wang. Saya bertanya dengan kawan-kawan yang ada yang bertanding, tengok mereka, rupa-rupanya semua telah ditawarkan dengan kewangan yang banyak. Kewangan yang banyak. Dan malangnya ada di kalangan bebas yang ada ambil duit di belakangnya. Dan ada di kalangan bebas yang alhamdulillah ada di kalangan dengan bebas ini yang tidak berparti ini yang tetap dengan prinsip mereka. Ada dua jenis. Jadi nombor 2 tuan-tuan, kenapa mereka bertanding? Bukan kerana prinsip-prinsip nak membantu rakyat, tetapi kerana nak dapat duit banyak. Dapat duit banyak. Malahan sebelum bertanding, sebelum penamaan calon lagi, bukan penamaan calon, sebelum penamaan calon, tawaran dah datang. Daripada toke A, toke B, toke C. Daripada toke-toke yang ada ni, bagi duit. Kita tengok bagaimana calon-calon kita datang. Sebelum ni tak ada apa, sekarang dah bergaya dengan Alphard, dengan apa. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pemimpin-pemimpin yang korup yang ada di hadapan kita, yang kita nak kena faham. Kita nak bebas daripada kepimpinan-kepimpinan yang begini.
Begitu juga yang paling teruk saya sebut tadi, kelompok-kelompok yang korup, yang rosak suasananya, yang majoriti parti-parti politik ada pada hari ini sanggup berdiam diri. Saya bagi tahu tuan-tuan, saya Nur Azman, saya wakil GPMC, juga wakil NGO-NGO lain. Saya nak minta jumpa dengan tokoh-tokoh ulama daripada parti-parti politik, satu pun tak nak jumpa tuan-tuan. Tokoh-tokoh ulama tak kira parti apa, satu parti pun tak nak jumpa. Kami ada dah jumpa dah buat dah presentation dengan doktor-doktornya, dengan pakar-pakarnya, nak jumpa dengan tokoh ulama, quote and quote, yang digambarkan ulama warasatul anbiya, yang mewakili, yang mewarisi Rasulullah SAW. Seorang tak nak jumpa tuan-tuan. Kenapa tak nak jumpa? Ni yang di politik ni, hak politik ni, hak biasa nak jumpa. Yang biasa jumpa, dah jumpa kena ugut pula. Yang tak nak jumpa ni siapa tuan? Tokoh-tokoh ulama ni, parti politik ni. Tuan sebutlah siapa. Seorang pun saya tak boleh jumpa. Kami tak boleh jumpa. Kenapa kami nak jumpa? Kami nak nyampaikan rintihan, luahan rakyat. Rintihan, luahan kesakitan, kepedihan, keperitan rakyat yang ada pada hari ini. Nak jumpa seorang tak ada. Mufti nak jumpa pun susah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kami datang bukan datang kosong. Bukan datang kosong. Kami datang bersama fakta. Kami datang bersama pakar. Tokoh politik tak mau jumpa. Namanya Al-Fadhil Ustaz, namanya Al-Fadhil Tuan Guru, tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Saya jumpa dengan seorang, saya tak payah sebut namanya, parti mana pun saya tak nak sebut. Saya kata, tuan, saya nak berjumpa dengan Tuan Guru sekian-sekian. Kami ada benda perkara yang kami nak sampaikan. Dan dia pun tahu apa yang kami nak sampaikan. Kita ada fakta-fakta yang kita nak bawa pada dia. Mungkin Tuan Guru tak tahu. Rupa-rupanya dia kata, tak payahlah pergi, Nur Azman tak payah jumpalah. Kenapa tak nak jumpa? Kenapa tak boleh jumpa? Dia kata apa? Dia kata mereka telah ada keputusan. Apa keputusannya? Yang penting jangan sampai kerajaan yang lemah ini jatuh. Saya kata ini siasah kepartian atau siasah Islam. Umat tengah sesak sekarang ni. Umat dalam keadaan susah. Ada yang mati, ada yang kehilangan ayah dan mak, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan pekerjaan, diancam. Tiba-tiba orang yang ada agama ni tak mau jumpa, tak mau berbincang. Jadi saya kata, macam mana? Macam mana kita nak kata parti politik tidak korup? Korupnya kenapa? Nak menjaga siasah yang kononnya lebih besar, jangan sampai negara jatuh. Kalau negara tidak elok, kenapa kita pertahankan negara itu? Kenapa bersama dengan pemimpin-pemimpin yang korup yang ada pada negara itu? Kita berpegang dengan prinsip Islam, berpegang dengan takwa dan iman. Saya tak cakap siapa-siapa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan suspek apa-apa. Tapi tuan-tuan boleh nampak, saya sebut sini kelompok-kelompok kepartian yang rosak kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin bukan kepentingan peribadi, mungkin bukan kepentingan peribadi, tapi kepentingan kepartian. Kepartian yang tidak pernah dapat menteri, yang tidak pernah dapat gaji tinggi 50,000, dapat gaji tinggi 50,000. Tak pernah berangkat susah, senang, tiba-tiba kan nak digugurkan, nak dijatuhkan. Saya minta maaf tuan-tuan, kawan-kawan baik saya semua, saya kenal semua. Tapi apabila rakyat menderita di bawah, dibunuh, rakyat disakiti, hari-hari kena sakit. Saya pergi berjumpa dengan seorang, kan, kami lah berjumpa dengan beberapa orang. Salah seorangnya seorang ibu, bapaknya ambil suntikan, lepas suntik kedua bekerja dengan KKM, lepas itu meninggal dunia dibiar macam itu. Anaknya menangis tiap-tiap hari. Saya jumpa satu keluarga, anaknya umur 20-an meninggal juga. Ada satu keluarga yang lain, 2 orang anak serentak meninggal dunia. Ada seorang kaki kontraktor ambil, sebab kalau tak ambil suntikan, dia kata mungkin tak boleh bekerja dah. Dia ambil buta mata sebelahnya. Siapa yang nak tanggung tu?
Benda yang sepatutnya percubaan eksperimental diwajibkan. Mula-mula dia kata harus, tetapi kalau kerajaan kata wajib. Tuan-tuan, maka keluarlah fatwa. Wajib ambil, dia kata. Orang kata harus, dia kata wajib. Seorang ustaz mengeluarkan fatwa. Menteri mengeluarkan fatwa. Wajib ambil. Kemudian bila dia ambil vaksin itu, dia pergi bekam, keluarkan vaksin itu. Dia kata wajib, tapi dia pergi keluarkan vaksin itu. Pasal apa? Ciri-ciri munafik yang jelas yang ada kepada mereka yang bergelar ustaz dan tuan guru. Kenapa? Kerana kepentingan kelompok-kelompok kepartian nak selamatkan jangan sampai parti jatuh, jangan sampai kerajaan jatuh. Kenapa kerajaan tak jatuh? Jatuh kerana kerajaan lemah. Dia kata memang lemah. Yang besar, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita bacakan bacaan ini, berikan kepada pemimpin, tujukan kepada pemimpin, ya Allah, hanya Engkau lah memelihara kami. Sekiranya mereka melanggar sesuatu yang sepatutnya hak ada pada kami, maka Engkau hukumlah mereka, ya Allah, pada hari ini juga, supaya rakyat tidak menderita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang keempat, kita kena bebaskan diri kita daripada pemimpin-pemimpin, daripada kelompok-kelompok parti yang telah rosak dalam dan luar. Yang telah rosak dalam yang luar. Kita kena bebaskan dari penjajahan ini. Maka sebab itulah kami benar-benar mengajak, jom bebaslah. Jom bebaslah daripada kerosakan-kerosakan ini. Dan bebas yang sebenar, tuan-tuan. Bebas yang sebenar yang sepatutnya kita ada dalam kehidupan kita pada hari ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya oleh Panglima Parsi Rustam, dia kata, apa tujuan kamu ni nak datang sini? Kamu nak lawan dengan kami ni apa? Kamu nak memimpin kami pasal apa? Kenapa kamu nak memimpin kami ni? Apa hala tuju kamu ni? Maka dijawab oleh Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu, kata, Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada dunia yang lapang akhirat, daripada kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Ini tujuan kita nak jadi pemimpin. Tujuan nak jadi pemimpin, nak bebaskan manusia daripada penganiayaan dan kezaliman. Bukan tujuan nak jadi pemimpin supaya kita dapat kuasa. Kuasa tu Allah punya. Allah Tuhan punya kerajaan. Allah Tuhan punya segalanya. Kita nak kuasa pasal apa? Allah akan bagi kuasa kalau layak kita berkuasa. Tujuan kita nak mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri sesama makhluk pada menyembah Allah, daripada kita menyembah kesempitan dunia kepada akhirat yang luas, daripada kezaliman agama-agama yang ada, termasuklah agama liberal, plural dan sebagainya, kepada keadilan Islam. Pemimpin mana kita ni? Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ni saya dengar tuan guru baca, dia tafsir lagi masa saya sekolah menengah dulu. Saya nak bacakan makna je. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi pemimpin kepada orang-orang beriman. Allah memimpin ke mana? Allah memimpin kepada cahaya, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya Islam, cahaya Allah. Dan orang-orang kafir, pemimpin siapa? Taghut. Yang kita nak pergi ikut taghut tu buat apa? Atas nama siasah kepartian, atas nama siasah nak mengekalkan kuasa, supaya saya boleh jadi menteri, supaya saya boleh jadi orang yang berkuasa, ada duit, boleh berjalan ke mana-mana, boleh buat projek, macam-macam projek
Tak kira lah projek madrasah ke apa, tak kira. Tapi sebab saya ada kuasa. Tuan-tuan, Allah SWT menyatakan, kita nak pegang kuasa, nak bawa manusia keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Tiba-tiba kita membawa manusia kepada Taghut. Siapa Taghut tu? Kerajaan yang lemah tu Taghut. Perkataan ini disebut dulu oleh tuan-tuan guru kita. Masa itu saya belajar lagi, saya ingat. Saya dengar, Taghut. Siapa yang bersama Taghut, dia akan lalai, leka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah Allah gambarkan kepada kita, bagaimana kita perlu bebas. Bebaskan diri kita daripada pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang lemah akhlaknya, yang hina, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan kepartian dia sahaja, kepentingan dia sahaja, bukan lagi kepentingan-kepentingan agama, rakyat, negara kita. Ini kita nak kena tahu ni tuan-tuan. Jom bebaslah. Tengok apa kata Malik bin Bernabi di kala dia menjelaskan bahawa perjuangan membebaskan tanah air harus segera disusuli dengan perjuangan memerdekakan minda. Nak berjuang membebaskan tanah air, minda kita mesti bebas. Kalau minda kita tak bebas, sama kita dijajah. Apa dijajah tak dijajahnya? Kita dah bebas, dah bebas daripada penjajah, tiba-tiba kita ambil semua yang ada kat penjajah. Apa ada dekat WHO, semua kita ambil sebiji-sebiji, tak payah fikirlah. Tak payah fikir, ambil sebiji-sebiji. Apa yang ada dekat United Nations, ambil sebiji-sebiji. Kita negara kecil. Kata seorang bekas Menteri Pertahanan, kapal kita kapal kecil. Nak lawan dengan kapal besar, mana kita mampu? Mana kita mampu nak lawan kapal besar? Ini pemimpin yang berjiwa kecil, berjiwa hina. Kenapa? Dia tak sedar bahawa Allah yang maha besar. Allah boleh menghancurkan mana-mana musuh. Tetapi oleh kerana dia jauh daripada Allah, dia tak ingat pun kapal kecil ke, kapal besar ke, yang menangkan kita Allah. Peperangan Badar 17 Ramadan, peperangan yang pertama, orang-orang ahli Islam bersama Rasulullah SAW 313 orang saja. Semuanya mustadafin, lemah. Kebanyakannya pakai pelepah tamar jadi pedang, pelepah tamar jadi pedang. Hanya 8 bilah pedang sahaja yang ada. Melawan dengan komando Khalid Al-Walid, berlawan dengan musyrikin 1000 lebih, dengan kelengkapan perang dan senjata. Lemah. 308 1000 lebih. 1000 lebih yang penuh dengan kelengkapan. Hari ini kita kapal kecil, dia kata. China kapal besar. Kita sedikit, ekonomi kita lemah. Amerika kuat. Di mana jiwa pemimpin kita ni? Pemimpin kita ni tak, jiwanya lemah. Takut dengan Amerika buat apa? Takut dengan China buat apa? Takut dengan Israel buat apa? Kita melantik pemimpin-pemimpin yang lemah, yang hina, membawa kita terus dijajah oleh Barat, oleh kufar, oleh mereka yang ada di sekitar kita hari ini. Sampai anak-anak kita pun mahu digadaikan nyawanya. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang memilih pemimpin-pemimpin yang rendah akhlaknya, pemimpin-pemimpin yang lemah pemikirannya, pemimpin-pemimpin yang mempunyai kepentingan kepartiannya, kepentingan siasat politiknya sahaja, bukan siasat ummah, pemimpin yang korup, maka dia juga terlibat sama dengan corruption itu. Kita pilih pemimpin yang salah, maka kita juga berdosa kerana memilih mereka. Dan kita tak terbukti hari ini. Berapa lama kan kalau di Melaka contohnya kita melihat hari ini, kan, mula-mula Barisan Nasional memerintah, lepas Barisan Nasional memerintah, PH pula memerintah, lepas PH minta, BN ambil semula, BN pula lompat sana lompat sini, dah sekarang tak tahu siapa ambil. Jom bebas, bebaskan negara kita, bebaskan negara kita daripada pemimpin-pemimpin yang korup ini. Pemimpin yang korup. Lebih baik ambil orang muda yang tak tahu menipu, yang tak tahu buat apa, tetapi di sekitarnya ada penasihat-penasihat, ada profesional, ada NGO yang bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya sama-sama bangun, bangkit
bersama-sama dengan kebenaran, keadilan, bersama-sama dengan permasalahan rakyat diselesaikan. Daripada kita ambil yang lama-lama, ambil yang korup yang hanya pandai bercakap, tetapi mereka tidak buat apa-apa. Sama je. Kita nak berniaga pun susah. Orang-orang Cina, India nak berniaga pun susah. Susah. Kenapa? SOP. Kita boleh berdebat, insya-Allah. Kalau perlu berdebat, SOP, boleh berdebat. Kalau mahu, kita ada pakar-pakar yang mewakili kita, NGO ada. Yang boleh kita keluarkan, berdebat dengan KKM. Kalau perlu mahu, berani kita debat. Kita panggil pakar-pakar yang ada di KKM. Paling best sekali siapa? Keluarkan. InsyaAllah kita akan keluarkan pakar-pakar kita untuk menyaingi mereka. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sebab itulah apa kata Profesor Hamka rahimallah. Profesor Hamka mengatakan, kalau kamu ingin mulia, kamu kena merdekakan diri kamu. Dan kemerdekaan ialah bahawa engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui, hak yang perlu engkau ketahui, dan waktu yang engkau rasai pula berkewajipan kepada orang lain. Maknanya kita merdeka, kita bebas, kita boleh buat apa sahaja sesuai dengan perasaan kita, rasa seronok, aman, damai. Itu fitrah.